Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda yang sudi klik video ni. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber saya yang sentiasa menanti video-video yang terbaru dan terkini dalam channel saya, iaitu Numan Hafizi Alfan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. So, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sejahtera. Saya doakan juga agar kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So, apakah topik perbincangan kita pada hari ini? So, jangan lupa tonton video ini sehingga habis. Dan tanpa buang masa, kita teruskan kepada fokusan video kita pada hari ini. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terus pada perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai Perang Badar. Iaitu perang ini terjadi pada hari Jumaat bersamaan dengan 17 Ramadan 2 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 13 Mac 624 Masihi. Kisah kemenangan Islam dalam Perang Badar, hanya 313 tentera Islam menewaskan 1000 orang tentera Quraisy di bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, selain daripada umat Islam diwajibkan berpuasa dan memperbanyakkan ibadah, kita sebagai umat Islam pasti akan terkenang sejarah Perang Badar, yang mana tentera Islam yang diketuai Nabi Muhammad SAW menang dalam peperangan tersebut pada bulan Ramadan. Apa yang mengagumkan dalam peperangan ini ialah tentera Islam hanya bertempur dengan sejumlah 313 kekuatan tentera saja dan melawan 1000 orang tentera musuh. Ikuti kisah penuh yang diceritakan daripada Mufti Wilayah Persekutuan dan juga Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, pada ruangan kali ini dalam Bayan Linas, sengaja kami paparkan kisah sejarah Perang Badar ini kerana ia berlaku pada bulan Ramadan. Justru kami namakan tajuk pada kali ini dengan Badar Kubra, inspirasi dan ibrah daripadanya. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dalam memahami sirah Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Allah dan syiarnya. Hazwah Badar Al-Kubra. Ia berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Ia bermula apabila Nabi Muhammad SAW mempelawa para sahabat baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Makkah. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan. Walau bagaimanapun, kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Namun Abu Sufyan sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. Rentetan permintaan tersebut, Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang-orang Islam. Sementara itu, bilangan orang Islam pula seramai 313 atau 314 orang. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar. Mereka membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja. Mereka bergila-gila dalam kumpulan-kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki pertempuran, baginda ingin mengambil pandangan para sahabatnya, khususnya kaum Ansar. Baginda ingin mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada baginda untuk terlibat dalam peperangan itu. Mereka telah berucap dengan baik. Kemudian Ansar menyedari baginda mahukan pandangan mereka. Lantaran itu, Sa'ad bin Mu'az, ketua Ansar, berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar, dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu, teruskan wahai Rasulullah apa yang kamu mahu. Kami tetap akan bersama kamu. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran. Kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharunginya bersama kamu. Tiada seorang pun daripada kami yang tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur, tidak belok ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu.
Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah SWT. Sahabat yang lain juga berucap seumpama itu. Rasulullah SAW berasa gembira dengan jawapan itu seraya bersabda, maksudnya, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sehingga sampai ke pergi Badar yang paling hampir, lalu baginda berhenti di situ. Lantas Al-Hubab bin Al-Munzir bertanya, wahai Rasulullah, adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, di mana kamu tidak boleh ke depan maupun ke belakang? Atau ia merupakan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah? Rasulullah SAW menjawab, bahkan ia berdasar buah fikiran, strategi perang dan tipu helah. Maka Al-Hubab bin Al-Munzir mencadangkan kepada baginda agar berpindah ke tempat yang lebih strategi dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik. Oleh itu Rasulullah SAW dan para sahabat baginda berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Hubab. Mereka kemudiannya berhenti di situ. Seterusnya Sa'ad bin Mu'az mencadangkan agar dibina sebuah kemah untuk Rasulullah SAW di belakang barisan tentera Islam. Sekiranya Allah memuliakan mereka dengan kemenangan, itulah yang mereka sukai. Sekiranya tewas, baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Sa'ad berkata kepada baginda, sebahagian orang Islam tidak hadir bersama kita, wahai Nabi Allah. Ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya mereka tidak tercicir untuk turut serta bersamamu. Oleh itu Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'az. Baginda memerintahkan agar dibina sebuah kemah untuk baginda. Apabila kedua-dua kumpulan orang Islam dan orang musyrik bersemuka, Rasulullah SAW meluruskan barisan orang Islam, membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasi mereka untuk mati syahid. Baginda bersabda, maksudnya, demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya, sesiapa yang memerangi perang tentera orang musyrik pada hari ini, kemudian dia terbunuh dalam keadaan penuh kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak lari dari medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Setelah itu baginda pulang ke kemah bersama Abu Bakar dengan dikawal oleh Sa'ad bin Mu'az yang siap menghunuskan pedangnya. Rasulullah SAW mula berdoa. Antara doa baginda yang bermaksud, ya Allah, aku menagih janji dan jaminanmu, ya Allah, jika kamu binasakan kelompok ini, iaitu pejuang-pejuang mukmin, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Baginda memanjangkan sujudnya sehingga Abu Bakar berkata, cukuplah, sesungguhnya Allah akan melaksanakan janjinya untukmu. Kemudian peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-kira 70 orang musyrik telah terbunuh, termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya, iaitu Abu Jahal. Turut terbunuh sebagai pemimpin mereka. Mereka yang ditawan pula kira-kira 70 orang. Baginda telah memerintahkan agar semua yang terbunuh dikebumikan. Baginda pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh, manakala Abu Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Rasulullah SAW menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Hikmah di sebalik di dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ini amat besar ertinya bagi umat Islam. Andai kata tentera Islam kalah dalam peperangan ini, maka tamatlah riwayat orang-orang Islam, malah agama Islam itu sendiri. Kemenangan ini juga menguatkan lagi kedudukan Islam di Madinah dan menambahkan keyakinan bahawa mereka adalah pihak yang benar. Mereka telah mula disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lain dan diguruni oleh orang Yahudi dan munafikin Madinah. Sebaliknya pengaruh orang Quraisy Makkah mula lemah dan merosot. Orang yang ditawan oleh tentera Islam pula apabila mereka balik ke Mekah setelah dilepaskan telah menceritakan kepada sahabat-sahabat dan keluarga tentang kebaikan orang-orang Islam. Cerita ini dengan secara tidak langsung telah memberi pertolongan yang besar kepada perkembangan agama Islam di Mekah. Mereka yang selalunya menerima layanan buruk dari orang Quraisy secara diam telah berhijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Dengan ini tentera Islam bertambah dari masa ke semasa. Perang Badar telah memperkuatkan lagi kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Mereka sanggup berkorban jiwa untuk kepentingan baginda dan agama Islam. Ibrah dari Badar Kubra.
Yang pertama, perjuangan pasti diuji. Menjadi rumlah apabila Islam berkembang, ia akan mendapat tentangan. Ini adalah sunnah perjuangan Islam yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ketika Islam lemah, mereka buat tidak mengendahkan orang Islam. Tetapi apabila semakin kuat, mereka mengganggu-gugat. Maka inilah yang berlaku kepada Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar. Orang Islam hanya untuk menyekat kafilah perniagaan yang membawa barang dagangan saja, bukan hendak berperang. Tetapi mereka mahu berperang, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak akan mudah mengalah begitu saja demi maruah Islam. Yang kedua, pertahan Islam bukan agenda peribadi. Ketika menghadapi saat genting, baginda bermunajat dengan Allah demi survival Islam, bukan keselamatan baginda dan keluarganya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa kumpulan ini menyertai tiada siapa lagi yang akan menyembahmu di dunia ini. Yang ketiga, lazimi syura. Walaupun baginda seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah, namun baginda diajar supaya di dalam sebuah keputusan besar mesti diputuskan secara bersama. Baginda melakukan demikian untuk mentarbiah umatnya untuk menzalimi syura. Dengan bermesyuarat, insya-Allah di sana ada keberkatan. Ia amat berbeza dengan keputusan yang diputuskan secara bersendirian. Yang keempat, mentaati pemimpin. Sikap sahabat daripada Ansar dan Muhajirin adalah contoh yang terbaik perlu diikut, terutama saat getir yang memerlukan keputusan yang padu daripada semua pihak. Mereka mentaati apa saja arahan Rasulullah SAW bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Di dalam organisasi tidak akan maju sekiranya ahli merasakan beliau lebih pandai daripada pimpinan organisasi. Yang kelima, perancangan rapi dan berstrategi. Baginda SAW adalah seorang yang pakar dalam strategi peperangan. Ketika menyusun atur dalam peperangan tersebut, baginda mengambil kira dari segi kekuatan dan kelemahan pihak Islam dan kufar. Yang keenam, munajat doa kepadanya. Rasulullah SAW mengajar kita, walaupun kita telah menyusun strategi yang terbaik, namun jangan kita lupa kepada Allah Ta'ala untuk kita menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Yang ketujuh, husnul tiqah billah, bersangka baik dengan Allah. Sebagai pejuang Islam, kita mempunyai sangka baik dengan Allah yang pasti membantu setiap hamba-hambanya. Yang kedelapan, wahdah asas kejayaan. Walaupun bilangan tentera musyrikin Mekah lebih ramai daripada tentera Islam, tetapi mereka tidak bersatu dan berbelah bahagi antara takut dan berani. Sedangkan tentera Islam walaupun sedikit, tetapi bersatu hati dan bersatu azam untuk bersama Rasulullah SAW. Walaupun orang Muhajirin terpaksa berhadapan dengan kaum dan mangsa mereka sendiri, pada mereka ikatan tauhid mengatasi segala-galanya. Dengan ini, sebagai orang Islam, kita harus bersatu demi untuk mencapai kemenangan. Kaum Quraisy terlalu yakin yang mereka akan berjaya memusnahkan Islam yang memang sedikit dari jumlah tetapi tidak dari semangat. Mereka tidak dapat mengalahkan tentera Islam kerana semangat tentera Islam begitu kukuh, kerana Rasulullah SAW telah berjaya menjalin silaturahim yang kuat sesama Islam. Nabi Muhammad SAW adalah pentadbir yang berkaliber dan pintar mengendalikan strategi peperangan. Orang Islam mempunyai pegangan iaitu berjaya di dunia ataupun mati syahid. Begitulah penjelasan daripada Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Kita sambung sedikit lagi . Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad ketika kamu berkata kepada orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Firman Allah ni dipetik daripada surah Ali Imran ayat 123 hingga 125. Okey, ini adalah nama-nama daripada para pejuang Islam, nama-nama Ahlul Badar, iaitu sejumlah 313 pasukan dalam perang Badar, termasuk Rasulullah SAW sendiri yang terlibat dalam peperangan ini. Namanya sebanyak 313. Jadi kalau
kita nak baca satu persatu ni mungkin ambil masa sedikit lah. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh sambung selepas ni insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, perkongsian hari ini iaitu mengenai Perang Badar ya. Iaitu perang yang berlaku pada hari Jumaat bersama dengan 17 Ramadan dalam 2 tahun hijrah lah. Okey, bersama dengan 13 Mac 624 Masihi. Okey, Perang Badar ni adalah perang yang agak sengit lah, sebab umat Islam bertempur hanya seramai 313 orang saja melawan kekuatan 1000 orang tentera musuh, iaitu kafir Quraisy lah, dari Mekah. Yang 313 kekuatan tentera muslimin ni datang daripada gabungan daripada Ansar dan Muhajirin yang bergabung dalam kota Madinah selepas penghijrahan Rasulullah SAW bersama para sahabat baginda. Okey, selepas mereka mengalami tekanan daripada puak kafir Quraisy di Mekah. Okey, mereka dah bertahan sabar begitu lama. Okey, mula-mulanya zaman Rasulullah tu yang kita ketahui, apabila ayat diturunkan kepada baginda, okey, di Gua Hira dapat hidayah untuk meneruskan tugas sebagai Nabi dan Rasul umat akhir zaman lah, iaitu umat Islam. Kemudian daripada sana baginda berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Okey, masa tu tak ada masalah apa-apa yang saya fahamkan daripada sirah Nabi ketika lah, waktu itulah. Kemudian apabila mula dakwah berterang-terangan ni, banyak penentangan berlaku daripada kafir Quraisy pemimpin mereka lah. Sebab yelah, bila mereka ni pentingkan pengaruh dan kekuasaan. Apabila Rasulullah SAW ni berdakwah secara terang-terang ni, okay, walaupun mereka tahu Rasulullah SAW ni adalah orang yang amanah, jujur, okay, orang yang bertanggungjawab, memegang apa saja amanah lah yang diberikan. Sebab baginda ni kalau berniaga pun memang seorang yang jujur, ikhlas lah bekerja. Tapi apabila baginda mula nak menyebarkan agama Islam ni, tentangan tu bukan saja berlaku di konteks masyarakat kafir Quraisy di Mekah saja, malahan baginda juga menerima tentangan daripada kaum kerabat baginda sendiri yang tak masuk Islam lah. Yang seperti kita tahu, yang paling rapat dengan Rasulullah sendiri ya, selepas Abdul Muttalib meninggal dunia, iaitu Datuk Rasulullah, baginda rapat dengan pakcik baginda sendiri, iaitu Abu Talib. Abi Talib ni tak silap saya lah, dia ayah kepada Ali bin Abi Talib lah. Tapi malangnya, walaupun dia menjaga Rasulullah dengan begitu baik, tapi hidayah tu telah ditegaskan dan oleh Allah Subhanahu Taala, okay, menyatakan hidayah tu milik Allah. Jadi kalau orang tu yang rapat dengan Rasulullah pun tak layak untuk dapatkan hidayah untuk masuk Islam, memang takkan masuk Islam lah. Tapi yang saya ketahui, macam pakcik Rasulullah ni menerima siksaan yang ringan di api neraka lah. Okay, kalau nak tahu lanjut tu kena tanya ustaz-ustaz yang lebih arif ya tentang soal ini. Okey, Badal Al-Kubra. Okey. Kemudian yang di sini ya, apabila baginda membuat satu keputusan untuk berperang ni, okey, kebanyakannya baginda mengadakan mesyuarat untuk mendapatkan pandangan menyeluruh. Maknanya baginda dapat pandangan tu bukan satu kelompok sajalah. Mana daripada kaum Ansar pun baginda dapat, daripada pemimpin mereka, daripada Muhajirin pun ada, kemudian daripada sahabat rapat Rasulullah SAW pun ada jugalah, yang dinyatakan dalam perkongsian daripada mufti wilayah dengan Negeri Sembilan ni lah. Okey, kalau kita tengok daripada sini ya, macam Sa'ad bin Mu'az ni, ketua Ansar ni, beliau berkata kepada baginda Rasulullah SAW ni, okey, mereka membenarkan risalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, okey, berkenaan dengan agama Islam. Kemudian dia dah saksikan dan dia dah orang kata dah bai'ah, dah setuju dengan memeluk agama Islam ni. Kemudian apa-apa saja pandangan yang Rasulullah berikan,
walaupun mengajak mereka pergi berperang pun mereka terimalah. Sebab perkara ni ialah melibatkan masyarakat setempat di sana. Apabila umat Islam diancam, bila berlakunya peperangan ni lah masanya mereka dapat mempertahankan agama Islam lah. Berperang di sini bukan berperang untuk mengalahkan musuh, maknanya berperang dari sudut pandangan pribadi saya, berperang di sini, perang Badar ni lebih mempertahankan agama Islam. Jadi bila belum berperang tu nampak macam-macam kebimbangan dah. Kita tak nampak adakah umat Islam menang pada masa itu. Sebab di sini kalau kita tengok ada antara doa daripada Rasulullah SAW antara doa baginda ni, iaitu yang bermaksud, Ya Allah, aku menagih janji dan jaminanmu. Ya Allah, jika kamu binasakan kelompok ini, iaitu pejuang-pejuang mukmin, maka kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi. Lepas tu baginda Rasulullah ni bila lepas berdoa tu dia panjangkan sujudnya sehingga ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditegur, cukuplah, sesungguhnya Allah akan melaksanakan janjinya untukmu. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq ni memberikan kata-kata yang positif, perangsang kepada Rasulullah SAW supaya dia yakin. Maknanya insyaAllah bila kita berniat ikhlas ni, insyaAllah Allah akan bantulah. Itu bahasa tak formal lah, bahasa yang dinyatakan di sini. Maknanya insyaAllah Allah akan mengotakan janji. Di sini dinyatakan hikmah di sebalik peperangan Badar, iaitu ataupun ibrah daripada Badar Kubra ni. Setiap perjuangan kita, walaupun kita tak berperang, apabila mempertahankan agama Allah ni, memang kita akan diuji lah. Sebab kita pun tahu kan dalam Quran kan, adakah kita nyatakan di situ beriman sedangkan kita takkan diuji? Ada soalan ditanyakan dalam Quran. Jadi bila kita nyatakan kita beriman, maknanya kita akan diuji. Setiap kali orang daripada kita yang beriman pada agama Islam ni memang akan diuji Allah sehinggalah sampai kita meninggal. Selepas dah meninggal tu dah masuk syurga ataupun neraka lah. Jadi selagi kita hidup ni, selagi kita meneruskan perjuangan dalam menegakkan agama Islam ni, memang kita akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Kemudian dinyatakan juga di sini ibrah di sebalik peperangan Kubra ni, apabila kita mempertahankan Islam ni, sebenarnya dia bukan melibatkan agenda peribadi. Ini lain sorry to say lah, maksudnya minta maaf saya cakap, kalau orang berjuangkan diri bukan dalam agama Islam, masuk dalam benda-benda lain, dia ada habuan yang dia akan dapat. Macam ini bila kita berjuang agama ni, memang dunia kita tak dapat lah dia punya kelebihannya, tapi di akhirat tu memang Allah balas dengan ganjaran yang sebaik-baiknya lah, yang kita tak terfikir dalam kepala kita lah. Kemudian ada juga doa baginda memuliakan dengan Allah demi sebagai Islam. Sebab masa tu kali pertama mulakan peperangan, dan baginda berdoa juga Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, beri kurniakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa kumpulan ini tiada siapa lagi akan menyembahmu di dunia ini. Tu ayat doa Rasulullah dalam waktu baginda bermunajat pada malam hari lah. Kemudian baginda punya cara ni, ibrah di sebalik perang Badar ni, melazimi syura, iaitu Rasulullah ni seorang rasul yang telah diberi wahyu oleh Allah. Namun dalam menyatakan sesuatu keputusan besar, kebiasaannya baginda mendapatkan pandangan secara menyeluruh daripada sahabat-sahabat baginda lah. Bila dapat pandangan masing-masing, maknanya daripada situ baginda akan buat keputusan lah. Jadi baginda tak menyatakan keputusan tanpa menerima pandangan orang lain. Maknanya dah terima pandangan tu, dia dengar macam-macam. Baginda dengar macam-macam pandangan. Selepas itu barulah baginda membuat keputusan sebagai Nabi dan Rasul umat Islam.
Kemudian yang kita harus puji dekat sini ialah dalam peristiwa ini ialah sikap sahabat daripada kalangan sama ada Ansar ataupun Muhajirin ni adalah yang terbaik kerana mereka mentaati pemimpin. Kemudian apa saja keputusan yang telah dinyatakan oleh pemimpin mereka ketika itu, Rasulullah SAW, maknanya mereka mentaati. Tak ada berdolak dalik ke apa dan sebagainya. Mana bila dah dinyatakan keputusan Rasulullah SAW tu, mereka mentaati keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin mereka ketika itu. Mana Rasulullah lah. Rasulullah buat keputusan tu, mereka setuju dan taat. Yang itu tak ada ciri-ciri tu pada orang kita sekarang lah. Kalau susah nak cakap lah, anda sendiri tengok lah. Bila tak taat pada pemimpin, kita bukan taat pada benda yang dia melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Kita taat pada arahan yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan negara tu penting. Keputusan yang diambil tu. Kalau tak ada taat pemimpin, jadi huru-hara lah. Berpecah belah dan sebagainya lah. Lepas tu perancangan rapi dan berstrategi. Maknanya Rasulullah ni Rasul dan Nabi yang pintar dalam mengatur strategi dengan melalui perancangan rapi dan berstrategi. Seorang pakar dalam strategi perangan. Kita tahu lah Rasulullah SAW ni tak boleh membaca dan menulis, tapi Allah anugerahkan dia mempunyai akal fikiran yang cerdas, yang boleh berfikir dengan rapi, terancang dan berstrategi. Maknanya baginda mengambil kira semua segi lah, dari segi kekuatan, kelemahan, sama ada daripada pihak tentera Islam dan juga kafir Quraisy. Satu lagi ibrah yang kita dapat pengajaran daripada peristiwa ini ialah kita perlu sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya walaupun kita dah merancang, kalau kita tak merancang, kita merancang untuk gagal. Tapi sekarang kita dah merancang, merusuh strategi yang terbaik. Apa-apa pun selepas dah buat yang sehabis baik tu, kemudian kita serahkan semuanya kepada urusan kita pada Allah Ta'ala yang akan menentukan sama ada kemenangan ataupun kita tak menerima kejayaan lah. Kemudian satu lagi ditekankan ialah sebagai kita sebagai pejuang Islam, seharusnya kita sentiasa perlu mempunyai sikap yang sangka baik kepada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah pasti akan membantu setiap hamba-hambanya yang bermunajat, yang berdoa, yang meletakkan segala harapan kita, yang mengharapkan sokongan daripada Allah SWT semata-mata lah. Kemudian dinyatakan sini sebenarnya walaupun nampak ramai dari sudut bilangan kafir Quraisy ni menyamai 3 kali ganda daripada tentera Islam, maksudnya tentera Islam 313. Tentera kaum Quraisy ni seramai 1000 orang, 3 kali ganda daripada jumlah mereka. Namun sebenarnya mereka ni tak bersatu dan berbelah bagilah. Mereka pun tak berani berperang kerana orang bukan Islam, kafir Quraisy ni dia takut kepada kematian. Kita orang umat Islam ni walaupun berperang dan mati, sebenarnya memang ada ganjaran untuk mereka yang mati syahid lah, berjuang berperang, berjihad atas jalan Allah ni ada ganjaran yang Allah bagi selepas kematian lah, insyaAllah. Kemudian nyatakan mereka ni terlalu yakin lah kaum Quraisy, kafir Quraisy ni, sebab jumlah banyak. Dia tengok jumlah umat Islam sikit yang berperang ketika itu, maknanya macam boleh menang lah ni, dia punya anggapan lah. Tapi sebenarnya mereka silap sebab bila berperang dengan jumlah sikit, sebenarnya Allah telah turunkan bala tenteranya terdiri daripada malaikat yang turut membantu Rasulullah SAW bersama-sama dengan tentera muslimin memerangi kafir Quraisy sehingga mereka memperoleh kemenangan. Kemudian saya ulang sikit daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar sedang kamu berkeadaan lemah, oleh kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan ini. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka,
Tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Okey, ini adalah maksud terjemahan daripada surah Ali Imran ayat 121 hingga 125. Okey. Kemudian ada sikit perkongsian lagi Allah SWT ada berfirman, betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Maknanya Allah tekankan ayat sabar. Orang-orang yang sabar ni adalah orang-orang yang beriman pada Allah SWT lah. Ini menurut daripada petikan surah Al-Baqarah ayat 249. Kemudian ada juga dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir, ditegaskan juga bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk neraka. Sama-samalah kita selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya. Seperti yang dituntut, sekali kita berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan selawat kepada kita sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ada juga daripada Uthman bin Affan Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Walaupun tidak berada di medan pertempuran, tapi Rasulullah SAW memberikannya juga bahagian daripada harta rampasan itu, kerana Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menjaga puteri beliau sendiri. Maknanya dinyatakan sini Uthman bin Affan ni adalah menantu Rasulullah sendiri yang berkahwin dengan anak baginda, tak pergi berperang, tapi Rasulullah bahagi juga sebahagian daripada harta rampasan perang tu, kerana Rasulullah SAW memerintahkan untuk Uthman bin Affan ni menjaga puteri beliau, sebab yang puteri baginda ni sebenarnya adalah isteri kepada Uthman bin Affan sendirilah. Baik, itu saja dulu perkongsian kita untuk hari ini. Jumpa lagi untuk episod akan datang insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sejumlah 313 ahli pasukan dalam perang Badar termasuk Rasulullah SAW. Nama-nama Ahlul Badar. Tanggal 13 Maret
624 Masihi bersamaan dengan 17 Ramadan 2 Hijrah. Nama-nama para pejuang Badar adalah sebagai dalam susunan seperti berikut. Nombor 1, Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Nombor 2, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nombor 3, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nombor 4, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nombor 5, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nombor 6, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nombor 7, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nombor 8, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ke-9, Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. 10, Al-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. 11, Mus'ab bin Umair bin Hashim radhiyallahu anhu. 12, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. 13, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 14, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 15, Abu Kabsyah Al-Faris radhiyallahu anhu. 16, Anasah Al-Habsi radhiyallahu anhu. 17, Zaid bin Harisah Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Martad bin Abi Martad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. 19, Abu Martad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. 20, Al-Husain bin Al-Haris bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang ke-21 tadi. Ini ke-22, Al-Tufail bin Al-Haris bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang ke-23, Mistah bin Usasah bin Ubbad bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang ke-24, Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Yang ke-25, Subaih Maula Abi Ashi bin Umayyah radhiyallahu anhu. Yang ke-26, Salim Maula Abu Huzaifah radhiyallahu anhu. 27, Sinan bin Muhsin radhiyallahu anhu. 28, Ukasyah bin Muhsin radhiyallahu anhu. Yang ke-29, Sinan bin Abi Sinan radhiyallahu anhu. Yang ke-30, Abu Sinan bin Muhsin radhiyallahu anhu. Yang ke-31, Suja' bin Wahab radhiyallahu anhu. Yang ke-32, Utbah bin Wahab radhiyallahu anhu. Yang ke-33, Yazid bin Ruqais radhiyallahu anhu. Yang ke-34, Muhris bin Nadlah radhiyallahu anhu. Yang ke-35, Rabi'ah bin Aksam radhiyallahu anhu. Yang ke-36, Taqfu bin Amir radhiyallahu anhu. Yang ke-37, Malik bin Amir radhiyallahu anhu. 38, Mujlid bin Amir radhiyallahu anhu. 39, Abu Mahshi Su'aid bin Mahshi Al-Ta'i radhiyallahu anhu. Yang ke-40, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. 41, Khabab Maula Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. 42, Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakmi radhiyallahu anhu. 43, Sa'ad Al-Qalbi Maula Hatib radhiyallahu anhu. 44, Suwaibid bin Sa'ad bin Harmalah radhiyallahu anhu. 45, Umar bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 46, Al-Miqdad bin Amru radhiyallahu anhu. 47, Mas'ud bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 48, Zulsimalain Amru bil Amru radhiyallahu anhu. 49, Khabab bin Al-Arad Al-Tamimi radhiyallahu anhu. 50, Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. 51, Syu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu. 52, Abu Salamah bin Abdul Asad radhiyallahu anhu. 53, Syamas bin Usman radhiyallahu anhu. 54, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam radhiyallahu anhu. Yang
ke-55 Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Yang ke-56 Mu'attib bin Auf al-Khuzra'i radhiyallahu anhu. 57 Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. 58 Amr bin Suraqah radhiyallahu anhu. 59 Abdullah bin Suraqah radhiyallahu anhu. 60 Sa'id bin Zaid bin Amr radhiyallahu anhu. 61 Mihja bin Aq Maula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. 62 Waqid bin Abdullah Al-Tamimi radhiyallahu anhu. 63 Khawli bin Abi Khawli Al-Ijlil radhiyallahu anhu. 64 Malik bin Abi Khawli Al-Ajli radhiyallahu anhu. 65 Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 66 Amir bin Al-Bukhair radhiyallahu anhu. 67 Aqil bin Al-Bukhair radhiyallahu anhu. 68 Khalid bin Al-Bukhair radhiyallahu anhu. 69 Iyas bin Al-Bukhair radhiyallahu anhu. 70 Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. 71 Qadamah bin Maz'un radhiyallahu anhu. 72 Abdullah bin Maz'un radhiyallahu anhu. 73 Al-Sa'id bin Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. 74 Ma'mar bin Al-Haris radhiyallahu anhu. 75 Khunais bin Khuzafah radhiyallahu anhu. 76 Abu Sabrah bin Abi Rum radhiyallahu anhu. 77 Abdullah bin Makhramah radhiyallahu anhu. 78 Abdullah bin Suhail bin Amru radhiyallahu anhu. 79 Wahab bin Sa'ad bin Abi Sarah radhiyallahu anhu. 80 Hatib bin Amru radhiyallahu anhu. 81 Umair bin Auf radhiyallahu anhu. 82 Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu. 83 Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. 84 Amr bin Al-Haris radhiyallahu anhu. 85 Suhail bin Wahab bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 86 Safwan bin Wahab radhiyallahu anhu. 87 Amr bin Abi Sarah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 88 Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. 89 Amr bin Mu'az radhiyallahu anhu. 90 Al-Haris bin Aus radhiyallahu anhu. 91 Al-Haris bin Anas radhiyallahu anhu. 92 Sa'ad bin Zaid bin Malik radhiyallahu anhu. 93 Salamah bin Waqsi radhiyallahu anhu. 94 Ubad bin Waqsi radhiyallahu anhu. 95 Salamah bin Sabit bin Waqsi radhiyallahu anhu. 96 Rafi bin Yazid bin Quz radhiyallahu anhu. 97 Al-Haris bin Khazamah bin Adi radhiyallahu anhu. 98 Muhammad bin Maslamah Al-Khazraj radhiyallahu anhu. 99 Salamah bin Aslam bin Haris radhiyallahu anhu. 100 Abul Haytham bin At-Tayyin radhiyallahu anhu. 101 Ubaid bin Tayyin radhiyallahu anhu. 102 Abdullah bin Sahl radhiyallahu anhu. 103 Qatadah bin Nu'man bin Zaid radhiyallahu anhu. 104 Ubaid bin Aus radhiyallahu anhu. 105 Nasr bin Al-Haris bin Abd radhiyallahu anhu. 106 Mu'attib bin Ubaid radhiyallahu anhu. 107 Abdullah bin Tariq Al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 108 Mas'ud bin Sa'ad radhiyallahu anhu. 109 Abu Absi Jabr bin Amr radhiyallahu anhu. 110 Abu Burda Hani bin Niyar Al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 111 Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqlah radhiyallahu anhu. 112 Mu'attib bin Qushayr bin Mulail radhiyallahu anhu. 113 Abu Mulail bin Al-Azhar bin Zaid radhiyallahu anhu. 114 Umar bin Mab'ad bin Al-Azhar radhiyallahu anhu. Ke 115 Sahl bin Hunayf bin Wahib radhiyallahu anhu. 116 Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. 117 Mubashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. 118 Rifa'ah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu.
119 Sa'ad bin Abu Ubaid bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 120 Uwaim bin Sa'adah bin Aish radhiyallahu anhu. 121 Rafi' bin Anjadah radhiyallahu anhu. 122 Ubaidah bin Abi Ubaid radhiyallahu anhu. 123 Sa'labah bin Hatib radhiyallahu anhu. 124 Unais bin Qatadah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 125 Ma'ni bin Adi al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 126 Sabit bin Akhram al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 127 Zaid bin Aslam bin Sa'labah al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 128 Ribbi'i bin Rafi' al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 129 Asim bin Adi al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 130 Jubr bin Atiq radhiyallahu anhu. 131 Malik bin Numailah al-Muzani radhiyallahu anhu. 132 Al-Nu'man bin As al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 133 Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. 134 Asim bin Qais bin Sabit radhiyallahu anhu. 135 Abu Dayah bin Sabit bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 136 Abu Hayya bin Sabit bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 137 Salim bin Amir bin Sabit radhiyallahu anhu. 138 Al-Haris bin Al-Nu'man bin Umayyah radhiyallahu anhu. 139 Khawat bin Jubair bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 140 Al-Muzim bin Muhammad bin Uqbah radhiyallahu anhu. 141 Abu Uqail bin Abdullah bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 142 Sa'ad bin Khaitamah radhiyallahu anhu. 143 Muzim bin Qudamah bin Arfajah radhiyallahu anhu. 144 Tamim Maula Sa'ad bin Khaitamah radhiyallahu anhu. 145 Al-Haris bin Al-Arfajah radhiyallahu anhu. 146 Khadijah bin Zaid bin Abi Zubair radhiyallahu anhu. 147 Sa'ad bin Al-Rabi bin Amru radhiyallahu anhu. 148 Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. 149 Khalad bin Suhaib bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 150 Basir bin Sa'ad bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 151 Simak bin Sa'ad bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 152 Subay bin Qais bin Isha radhiyallahu anhu. 153 Ubad bin Qais bin Isha radhiyallahu anhu. 154 Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. 155 Yazid bin Al-Haris bin Qais radhiyallahu anhu. 156 Khubayb bin Isa bin At-Taba radhiyallahu anhu. 157 Abdullah bin Zaid bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 158 Hurais bin Zaid bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 159 Sufyan bin Bisar bin Amru radhiyallahu anhu. 160 Tamim al-Ya'ar bin Qais radhiyallahu anhu. 161 Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu. 162 Zaid bin Al-Marini bin Qais radhiyallahu anhu. 163 Abdullah bin Urfutah radhiyallahu anhu. 164 Abdullah bin Rabi bin Qais radhiyallahu anhu. 165 Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu. 166 Aus bin Khawli bin Abdullah radhiyallahu anhu. 167 Zaid bin Wadi'ah bin Amru radhiyallahu anhu. 168 Uqbah bin Wahab bin Taladah radhiyallahu anhu. 169 Rifa'ah bin Amru bin Zaid radhiyallahu anhu. 170 Amir bin Salamah radhiyallahu anhu. 171 Abu Khamisah Ma'bad bin Ubad radhiyallahu anhu. 172 Amir bin Al-Bukair radhiyallahu anhu. 173 Naufal bin Abdullah bin Nadlah radhiyallahu anhu. 174 Utban bin Malik bin Amru bin Al-Ajlad radhiyallahu anhu. 175 Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu. 176 Aus bin Al-Samit radhiyallahu anhu. 177 Al-Nu'man bin Malik bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 178 Sabit bin Huzai bin Amru bin Qarbus radhiyallahu anhu. 179 Malik bin Dukhshum bin Mihdakha radhiyallahu anhu. 180 Ar-Rabi bin Iyas bin Amru bin Ghanam radhiyallahu anhu. 181 Warakah bin Iyas bin Ghanam radhiyallahu anhu. 182 Amru bin Iyas radhiyallahu anhu. 183 Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru radhiyallahu anhu.
184 Ubadah bin Al-Khashi radhiyallahu anhu. 185 Nahbab bin Sa'labah bin Khazamah radhiyallahu anhu. 186 Abdullah bin Sa'labah bin Khazamah radhiyallahu anhu. 187 Utbah bin Rabi'ah bin Khalid radhiyallahu anhu. 188 Dujana Simak bin Kharashah radhiyallahu anhu. 189 Al-Munzir bin Amru bin Hunais radhiyallahu anhu. 190 Abu Usaid bin Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. 191 Malik bin Mas'ud bin Al-Badar radhiyallahu anhu. 192 Abu Rabihi bin Haqi bin Aus radhiyallahu anhu. 193 Ka'ab bin Humar Al-Juhani radhiyallahu anhu. 194 Damrah bin Amru radhiyallahu anhu. 195 Ziyad bin Amru radhiyallahu anhu. 196 Bas bin Amru radhiyallahu anhu. 197 Abdullah bin Amir Al-Ba'lawi radhiyallahu anhu. 198 Khirashi bin Al-Shimah bin Amru radhiyallahu anhu. 199 Al-Hubab bin Al-Munzir bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Yang ke-200 Umair bin Al-Humam bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. 201 Tamim Maula Khiras bin Al-Shimah radhiyallahu anhu. 202 Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu anhu. 203 Muaz bin Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. 204 Muawis bin Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. 205 Khalad bin Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. 206 Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid radhiyallahu anhu. 207 Ubaid bin Haswad radhiyallahu anhu. 208 Sabit bin Al-Jizi radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Haris bin Labda radhiyallahu anhu. 210 Bashir bin Al-Bara bin Ma'mur radhiyallahu anhu. 211 Al-Tufail bin Al-Nu'man bin Khansa radhiyallahu anhu. 212 Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa radhiyallahu anhu. 213 Abdullah bin Al-Jaddi bin Qais radhiyallahu anhu. 214 Atabah bin Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu. 215 Sabar bin Umayyah bin Sakhr radhiyallahu anhu. 216 Kharijah bin Humayr al-Ashja'i radhiyallahu anhu. 217 Abdullah bin Humayr al-Ashja'i radhiyallahu anhu. 218 Yazid bin Al-Munzir bin Sahr radhiyallahu anhu. 219 Maqil bin Al-Munzir bin Sahr radhiyallahu anhu. 220 Abdullah bin Al-Nu'man bin Baldumah radhiyallahu anhu. Dahlah bin Haris bin Zaid radhiyallahu anhu. 222 Sawad bin Razni bin Zaid radhiyallahu anhu. 223 Ma'bad bin Qais bin Sakhr bin Haram radhiyallahu anhu. 224 Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram radhiyallahu anhu. 225 Abdullah bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. 226 Jabir bin Abdullah bin Riyab radhiyallahu anhu. 227 Khulaidah bin Khais bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 228 Al-Nu'man bin Yasar radhiyallahu anhu. 229 Abu Al-Munzir Yazid bin Amir radhiyallahu anhu. 230 Qutbah bin Amir bin Hadidah radhiyallahu anhu. 231 Sulaim bin Amru bin Hadidah radhiyallahu anhu. 230 Antarah Maula Qutbah bin Amir radhiyallahu anhu. 233 Abbas bin Amir bin Adi radhiyallahu anhu. 234 Abu Yasar Ka'ab bin Amru bin Abbad radhiyallahu anhu. 235 Sahl bin Qais bin Abi Ka'ab bin Abi Al-Qais radhiyallahu anhu. 236 Amru bin Talqi bin Zaid bin Umayyah radhiyallahu anhu. 237 Muaz bin Jabar bin Amru bin Auf radhiyallahu anhu. 238 Qais bin Mihsan bin Khalid radhiyallahu anhu. 239 Abu Khalid Al-Haris bin Qais bin Khalid radhiyallahu anhu. 240 Jubair bin Iyas bin Khalid radhiyallahu anhu. 241 Abu Ubadah Sa'ad bin Usman radhiyallahu anhu. 242 Uqbah bin Usman bin Khaladah radhiyallahu anhu. 243 Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid radhiyallahu anhu. 244 As'ad bin Yazid bin Al-Faqih radhiyallahu anhu. 245 Al-Faqih bin Bisar radhiyallahu anhu.
246 Zakhwan bin Abdul Qais bin Khaladah radhiyallahu anhu. 247 Muaz bin Ma'is bin Qais bin Khaladah radhiyallahu anhu. 248 Aiz bin Ma'is bin Qais bin Khaladah radhiyallahu anhu. 249 Mas'ud bin Qais bin Khaladah radhiyallahu anhu. 250 Rifa'ah bin Rafi bin Al-Jalan radhiyallahu anhu. 251 Khalad bin Rafi bin Al-Jalan radhiyallahu anhu. 252 Ubaid bin Yazid bin Amir bin Al-Jalan radhiyallahu anhu. 253 Ziyad bin Lubaid bin Salabah radhiyallahu anhu. 254 Khalid bin Qais bin Al-Jalan radhiyallahu anhu. 255 Rujailah bin Sa'labah bin Khalid radhiyallahu anhu. 255 Atiyah bin Nuwairah bin Amir radhiyallahu anhu. 257 Khalifah bin Adi bin Amru radhiyallahu anhu. 258 Rafi bin Al-Mu'alla bin Luzar radhiyallahu anhu. 259 Abu Ayyub bin Khalid Al-Ansari radhiyallahu anhu. 260 Sabit bin Khalid bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 261 Umarah bin Hazmi bin Zaid radhiyallahu anhu. 262 Suraqah bin Ka'ab bin Abdul Uzza radhiyallahu anhu. 263 Suhaib bin Rafi bin Abi Amr radhiyallahu anhu. 264 Adi bin Abi Al-Zabba Al-Juhani radhiyallahu anhu. 265 Mas'ud bin Aus bin Zaid radhiyallahu anhu. 266 Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid radhiyallahu anhu. 267 Rafi bin Al-Haris bin Sawad bin Zaid radhiyallahu anhu. 268 Aus bin Al-Haris bin Rifa'ah radhiyallahu anhu. 269 Muawwas bin Al-Haris bin Rifa'ah radhiyallahu anhu. 270 Muaz bin Al-Haris bin Rifa'ah radhiyallahu anhu. 271 An-Nu'man bin Amr bin Rifa'ah radhiyallahu anhu. 272 Abdullah bin Qais bin Khalid radhiyallahu anhu. 273 Wadi'ah bin Amr Al-Juhani radhiyallahu anhu. 274 Ismail As-Sija'i radhiyallahu anhu. 275 Sabit bin Amr bin Zaid bin Adi radhiyallahu anhu. 276 Sahal bin Atiq bin Al-Nu'man radhiyallahu anhu. 277 Sa'labah bin Amr bin Mishar radhiyallahu anhu. 278 Al-Haris bin Al-Simah bin Amr radhiyallahu anhu. 279 Ubay bin Ka'ab bin Qais radhiyallahu anhu. 280 Anas bin Muaz bin Anas bin Qais radhiyallahu anhu. 281 Aus bin Sabit bin Al-Munzil bin Haram radhiyallahu anhu. 282 Abu Syekh bin Ubay bin Sabit radhiyallahu anhu. 283 Abu Talha bin Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu. 284 Abu Syekh Ubay bin Sabit radhiyallahu anhu. 285 Harisa bin Suraqah bin Al-Hari radhiyallahu anhu. 286 Amr bin Sa'labah bin Wahab bin Adi radhiyallahu anhu. 287 Salib bin Qais bin Amr bin Ati' radhiyallahu anhu. 288 Abu Salib bin Usairah bin Amr radhiyallahu anhu. 289 Sabit bin Hansa bin Amr bin Malik radhiyallahu anhu. 290 Amir bin Umayyah bin Zaid radhiyallahu anhu. 291 Muhris bin Amir bin Malik radhiyallahu anhu. 292 Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. 293 Abu Zaid Qais bin Sakan radhiyallahu anhu. 294 Abul Awar bin Al-Haris bin Zalim radhiyallahu anhu. 295 Sulaim bin Mihan radhiyallahu anhu. 296 Haram bin Mihan radhiyallahu anhu. 297 Qais bin Abi Sya'ah radhiyallahu anhu. 298 Abdullah bin Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu. 299 Ismah Al-Asadi radhiyallahu anhu. 300 Abu Dawud Umair bin Amir bin Malik radhiyallahu anhu. 301 Suraqah bin Amr bin Atiyah radhiyallahu anhu. 302 Qais bin Mukhallad bin Salabah radhiyallahu anhu. 303 Al-Nu'man bin Abdi Amr bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 304 Al-Dahhah bin Abdi Amr radhiyallahu anhu. 305 Sulaim bin Al-Haris bin Sa'labah radhiyallahu anhu. 306 Jabir bin Khalid bin Mas'ud radhiyallahu anhu. 307 Sa'ad bin Suhail bin Abdul Ashihal radhiyallahu anhu. 38 Ka'ab bin Zaid bin Qais radhiyallahu anhu.
309 Bujir bin Abi Bujir Al-Abbasi radhiyallahu anhu. 310 Itban bin Malik bin Amru Al-Jalan radhiyallahu anhu. 311 Ismah bin Al-Husain bin Wabarah radhiyallahu anhu. 312 Hilal bin Al-Mu'alla Al-Khazrah radhiyallahu anhu. 313 yang terakhir ialah oleh bin Sukrat radhiyallahu anhu, iaitu kadang Nabi Muhammad SAW. Di sini Allah SWT berfirman betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta dengan orang yang sabar. Ayat dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 249. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir, ditegaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang ikut serta dalam padang Badar tidak akan masuk neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tutup ni dengan sedekah surah Al-Fatihah ya. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa iqrabihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin sallallahu salamuhu wa alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wa qarabati wa tabi'i wa tabi'i tabi'i bisani ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawi yukukin al-ijma'i al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kerana sudi tonton video ni sehingga habis. Terbaik.